Sekarang sudah pukul 10.30. Cikgu tunggu dulu rakaman tu on dulu, baru kita akan mula. Ada sesiapa kamu belum lagi bagi rakaman itu on? Okey, jadi sekarang sudah pukul 10.30 pagi. Selamat datang semua murid ke PTPR Matematik kali ke-28 atas Google Meet. Jadi hari ini kita akan sambung belajar tentang sudut berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Jadi ini adalah bahagian yang kita akan go through untuk subtopik yang terakhir dalam bab 8. Selepas kita habis bab ni, kita masih ada 5 bab lagi. Jadi untuk yang seterusnya, mungkin mulai minggu depan, hari Isnin lah. Setiap hari Isnin, cikgu akan bagi satu kuis matematik. Cikgu akan kontrolkan soalan itu dalam 10 soalan saja. Jadi itu adalah satu kuis yang wajib kamu untuk menjawab. Jadi dia akan dijadikan sebagai salah satu kehadiran jugalah. Jadi jangan risau, nanti dalam grup itu cikgu juga akan announce lah tentang kuis ini. Jadi kita sambung dengan subtopik ini dahulu. Kalau kita lihat dekat sini, hari ini kita belajar tentang sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Apa itu garis selari? Dan apa itu garis rentas lintang? Garis selari boleh ditandakan dengan anak panah seperti ini, yang kamu nampak yang warna biru ini, seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto. Sini. Garis lurus yang bersilang dengan 2 ataupun lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Macam ni lah. Ini dipanggil sebagai garis rentas lintang. Misalnya, garis lurus AB yang ditunjukkan dalam gambar foto ialah garis rentas lintang. Ini adalah garis rentas lintang. Jadi kita lihat kepada yang ini. Saling objek yang ditunjukkan, lukis dan tandangkan garis selari. Pada salinan objek itu. Jadi kita akan cuba soalan ini. Yang risau cikgu cuba. Jadi raya yang baru masuk, sila buka buku teks kepada muka surat 188. Jadi sekarang jadi mana garis selari? Di sini cikgu gunakan merah lah. Lebih senang untuk. Ini kamu tak perlu buat, kamu hanya perlu tengok saja. Yang untuk soalan 1A ni, garis selarinya dekat sini. Jadi that's why cikgu lukis anak panah lah. Lukis anak panah. Lukis anak panah. Lukis cantik sikit lah. Macam ini. Anak panah. Lepas tu untuk yang papan hitam ni, dia dekat sini lah. Ada kamu nampak kenapa ada 2 anak panah? Ada satu anak panah dengan 2 anak panah ini sebenarnya adalah untuk membezakan anak panah dengan anak panah ini adalah selari. 2 anak panah ini dengan 2 anak panah ini adalah selari. Jadi murid-murid kamu kena perhatikan ni ya. Macam seperti ini. Sebenarnya ini dia selain daripada 2 lantasan ini adalah selari, semua kayu yang dekat bawah itu juga adalah selari. Sama seperti amari ini. Ini adalah selari. Lepas tu yang atas dengan yang bawah ini juga adalah selari. Dia juga adalah selari.
So, that's why kita akan gunakan bilangan anak panah itu untuk menandakan mana dengan mana satu adalah garis selari. Okay? Jadi kita lihat balik kepada buku teks. Okay, saling setiap raja yang berikut labelkan garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB. Dan lukis satu garis rentas lintang yang lain dan labelkan garis itu sebagai PQ. Jadi untuk soalan ini cikgu pun tunjukkan lah. Okay. Jadi untuk yang soalan yang A2A ini, kita boleh nampak garis ini adalah yang rentas lintang. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Sorry ya, ada masalah teknikal sikit. Ini adalah A dan ini adalah B. Okay? Kerana dia suruh kita labelkan garis rentas lintang sebagai AB. Lepas tu lukiskan satu garis lintang yang lain yang melabelkan itu dengan PQ. Okay, jadi kita buat satu garis lagi lah. Saya gunakan warna hijau supaya lebih jelas lah. Okay, sebenarnya apa-apa saja garis kita boleh buat. Macam lintang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita labelkan dia sebagai P dan Q. Okay. Jadi ini adalah cara-cara yang kita boleh bagi. Lepas tu untuk soalan B, mana adalah garis rentas lintang? Okay, adalah garis yang ini. Iaitu kita labelkan A dengan B. Kenapa ini tak boleh? Kerana dia hanya melalui satu saja. Dia kena melalui lebih daripada satu baru kita dapat katakan dia adalah garis rentas lintang. Okey, lepas tu kita bina lagi satu garis rentas lintang. Okey. Jadi di mana-mana saja kalau kita nak sambungkan garis ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau saya nak sambungkan garis ni, panjangan dia pun boleh. Lepas tu kita labelkan dia sebagai P dan Q. Okey. P dan Q. Okay, PQ. Garis PQ juga adalah garis rentas lintang kerana dia melalui lebih daripada satu garis yang selari itu. Okay, lepas tu untuk yang C ni sangat jelas kita boleh nampak garis ni adalah garis rentas lintang. Okay, garis ni bukan kenapa? Kerana dia tidak melalui semua garis selari. Okay, jadi kita bina satu lagi. Senang saja mana-mana. Okay. Okay. Cikgu rasanya cikgu ada salah. Sorry, ini bukan PQ. Ini kena letak A, B. Okay, A, B ya. Sorry ya, kamu kena baca soalan dengan betul-betul. Lepas tu kita buat satu garis rentas lintang. P, Q. Okay. P dan Q. Okay, jadi ini adalah dia lah. Okay, lepas tu untuk soalan 3, bagi setiap raja yang berikut, tentukan sama ada garis yang dilabel PQ ialah garis rentas lintang ataupun bukan. Adakah dia adalah garis rentas lintang ataupun bukan? Okay. Okay, lepas tu sebelum kita jawab soalan ni, cikgu nak bawa kamu lihat kepada buku test tadi datang. Garis lurus yang bersilang 2 atau lebih garis lurus disebut sebagai garis lintang. Nampak? Ini adalah definisinya.
Ada dia di sini katanya garis lurus tu dia mesti bersilang dengan garis lurus yang disebut sebagai garis lari. Tidak kan? Asal dia melalui bersilang lebih daripada 2 ataupun lebih daripada 2 kan? Okay, so jadi untuk soalan ini kita tengok balik. Adakah PQ ini dia melalui 2 garis? Ya, jadi kita boleh katakan bahawa PQ ini adalah PQ ini adalah ya. Kenapa? Kerana dia bersilang dengan 2 garis lurus. Okay? Dia bersilang dengan 2 garis lurus. Okay, lepas tu untuk yang soalan yang B. Adakah PQ ini adalah garis rentas lintang? Ya. Kenapa? Kerana dia melalui 2 garis lurus kan? PQ. Jadi ya. Kerana dia bersilang dengan 2 garis lurus. Lepas tu untuk soalan C. Adakah PQ ini adalah garis rentas lintang? Tidak. Kenapa? Kerana dia hanya bersilang dengan 1 garis lurus. Dia hanya bersilang dengan 1 garis lurus. Itulah adalah kenapa dia bukan garis rentas lintang. Okey? Jadi ini adalah dia lah. Lepas tu kita lihat sambung lagi yang seterusnya. Kita sambung lagi. Apakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pendalaman? Jadi kita lihat di sini. Jadi sekarang kita kena belajar 3 perkara ini. Jadi cikgu rasa cikgu ambil gambar. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Sudut sepadan adalah sama. Ini adalah sudut sepadan. Selain daripada ini, mana lagi kita pun boleh katanya adalah sudut sepadan. Kita pun boleh katakan yang ini dengan yang ini adalah sudut sepadan. Kalau kita katakan ini adalah C, ini adalah D. Jadi sudut C adalah sepadan dengan sudut P. Murid. Ini tambahan. Selain daripada itu, kita pun boleh katakan sudut ini adalah sepadan dengan sudut ini. Kalau kita katakan ini E, ini F, kita boleh katakan bahawa sudut E adalah sama dengan sudut F. Selain itu, ada lagi? Ada. Ini pun adalah sudut yang sepadan. Kalau ini adalah G, ini adalah H, kita boleh katakan bahawa sudut G adalah sama dengan sudut H. Jadi ini adalah sudut-sudut yang kita boleh katakan dia adalah sepadan. Dia adalah sama. Lepas tu, yang kedua, sudut selang-seli, zigzag.
Okay, sudut selang-seli dia ada satu simboliknya adalah zigzag. Zigzag. Z lah. Okay, kalau sudut selang-seli dia macam ni lah. Dia macam ni. Okay. Okay, jadi sudut selang-seli ini dia juga adalah sama. Selain daripada B dengan C ini, ada lagi tak? Ada. Okay, kalau saya katakan, saya guna warna hijau lebih jelas lah. Okay. Ini lagi jelas. Okay. Ini. Dengan ini. Dengan ini. Ini juga boleh katakan dia macam satu Z lah. Kalau kamu lihat dia macam ni lah. Ya, sorry. Dia macam ni. Okay. Jadi, dekat sini, sudut dekat sini dengan sudut dekat sini juga adalah sama. Kalau katakan ini adalah E, ini adalah F. Sudut E di sini adalah sama dengan sudut F. Sudut E ini adalah sama dengan sudut F. Nah, ini juga adalah dinamakan sebagai sudut selang-seli. Hanya Z ini kamu nampaknya dia telah dibuka. Dia dibuka. Tapi dia masih disebutkan sebagai sudut selang-seli. Nah, jadi ini adalah perkara yang kamu mesti take note. Kamu mesti tahu supaya kamu dapat jawab soalan dengan betul nanti. Okay, lepas tu, hasil tambah sudut pendalaman ialah 180. Jadi untuk yang ini, dia ada satu simboliknya. Okay, tadi ini dia macam ada dua V kan? Ini adalah Z kan? Jadi untuk simbolik bagi sudut hasil tambah sudut pendalaman, dia adalah bentuk C. C ataupun C yang terbalik. Kalau kamu lihat dekat sini, dia adalah satu C kan? Jadi sudut C tambah dengan sudut D adalah 180 darjah. Sama juga kalau saya gunakan C yang ini, sudut, saya gunakan inilah. Sudut ini dengan ini. Kalau katakan ini adalah S, ini adalah Y, kita boleh katakan sudut S tambah dengan sudut Y adalah sama dengan 180 darjah. Adalah sama dengan 180 darjah. Okay, jadi ini adalah 3 sudut yang sangat penting yang kita belajar dalam topik ini untuk kita kenal pasti macam mana jawab soalan nanti dengan gabungan yang kita telah belajar minggu lepas, iaitu apa? Masih ingat lagi apa yang kita telah belajar minggu lepas? Sudut pelengkap, sudut-sudut yang kita telah belajar itu. Okay, jadi kita sambung dalam buku teks. Okay, jadi ini adalah perkara yang kita akan nampak. Okay, jangan risau, nanti ini semua ini cikgu akan pergi kepada buku kerja untuk bimbing kamu untuk menjawab. Okay, lepas tu kita sambung lagi muka surah 190 ini yang bahagian yang terakhir ini. Bagaimanakah anda menentukan sama ada dua garis lurus itu adalah selari? Jadi untuk yang sini, adakah kita dapat menentukan dia adalah garis yang selari? Okay, macam mana? Okay. Jadi buka ambil gambar. Okay, jadi macam mana kita tentukan sama ada PQ dengan RS ini adalah selari? Kita dapat tentukan PQ dengan RS ini adalah selari kerana sudut 48 darjah ini. Kerana dia adalah sudut sepadan. Tapi untuk PQ dengan RS ini bukan selari. Kenapa? Kerana dengan di sini kita boleh nampak dengan sangat jelasnya adalah 42 darjah tambah dengan 128 darjah, dia sama dengan berapa? Dia sama dengan
170 darjah. Jadi sudut ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut pendalaman. Tapi dia tidak sama dengan 180 darjah. Jadi kita boleh katakan PQ dengan AS dia bukan selari. Kita boleh lihat dalam buku teks penyelesaian. Dekat muka surat 191. Cikgu pergi cropkan 191. Tengok. PQ dengan AS adalah selari. Kenapa? Kerana sudut sempadannya adalah sama. Tapi ini 170 seperti yang cikgu telah buat. Dia tidak sama dengan 180. Kenapa? Kerana hasil tambah sudut pendalamannya sepatutnya adalah 180 jika PQ dan AS adalah selari. Mana kita belajar perkara ini? Kita lihat. Di sinilah yang kita belajar. Kenapa? Di sini garis ini adalah selari. Baru semua syarat sudut ini dapat dipatuhi. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting dalam matematik. Kalau ada tak faham tu, kamu perlu tanya dengan cikgu. Kamu boleh stopkan cikgu untuk tanya. Jadi ini adalah kenapa PQ dengan AS ni dia tidak selari. Kita sambung lagi kepada yang seterusnya. Jadi ini cikgu tidak akan go through lah. Cikgu tidak akan go through. Cikgu rasa cikgu go through macam ni. Tengok ini adalah Z kan? Adakah dia sama? Sama. Jadi PQ dengan AS ini adalah selari. Ini juga adalah selari kerana sudut sepadan. Jadi adakah PQ dengan AS ini adalah selari? Tidak. Kenapa? Kerana kalau kita pergi cari sudut ni, ini dengan ini adalah 124. 124 dengan 120 tak sama. Jadi sudut sepadannya dia tidak sama. Jadi kalau sudut sepadannya tidak sama, bermaksudnya dia bukan selari. Boleh? Jadi ini adalah sebab dia lah. Lepas tu, bagaimana anda menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang? Seperti yang ni lah. Jadi untuk contoh yang dalam buku teks ni, cikgu tidak akan sentuh. Tapi cikgu cuba untuk dua soalan ni. Cikgu cuba untuk dua soalan ini. Sekarang saya nak cari sudut A. Sudut A, ini AB adalah selari kan? Jadi sudut A dia adalah macam ni lah. Jadi sudut A adalah sama dengan 76 darjah. Kenapa? Kerana dia adalah sudut sepadan. Sudut sepadan. Lepas tu, macam mana saya cari sudut B? Sudut B tidak dapat cari dahulu, tapi sudut C dapat cari dahulu. Kenapa? Kerana sudut C dengan 110 darjah ini adalah sudut pendalaman. Jadi sudut C sama dengan 180 darjah, tolak dengan 110 darjah. Sudut C ini sama dengan 70 darjah. Dan sudut B ni adalah sama dengan sudut C. Adalah kenapa? Kerana ini telah kita belajar minggu lepas kan. Ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut pertentangan bucu. Sudut pertentangan bucu. Sudut pertentangan bucu. Jadi adalah sudut pertentangan bucu. Jadi sudut B adalah sama dengan sudut C.
So, jadi sudut B sama dengan 70 darjah. Lepas tu macam mana cari sudut D? Sudut D adalah apa? Sudut D adalah boleh dikenali sebagai sudut bersebelahan. Pada garis yang bersilang. Sudut bersebelahan. Jadi, sama seperti sudut D tambah dengan 180 tambah dengan 110 darjah sama dengan cikgu rasa cikgu sini cikgu guna yang lain warna lain. Kalau tidak kamu sangat apa nanti. Okay. Jadi bila saya nak cari sudut D, dia tambah dengan 110 darjah, dia sama dengan 180 darjah. darjah. So, sudut D sama dengan 180 darjah tolak dengan 110 darjah. Jadi sudut D sama dengan 70 darjah. Selain daripada cara ini untuk dapatkan sudut D, kita pun boleh gunakan sudut D adalah sepadan dengan sudut C. So, jadi sudut D adalah sama dengan 70 darjah. Jadi ada dua cara. So, jadi itulah kenapa cikgu selalu beritahu kamu, selama ini cikgu mengajar dengan kamu, cikgu telah beritahu kamu, matematik banyak cara penyelesaian. Yang pentingnya adalah kamu tahu tentang semua konsep dia. Kamu tahu tentang semua konsep dia. Lepas tu untuk soalan 2, untuk soalan 2 ini dia lebih mencabar sikit. Jadi kita lihat sudut A. Sudut A ini kalau kamu lihat, dia adalah zigzag dekat sini. Zigzag dekat sini. Jadi sudut A ini adalah sudut selang-seli dengan 25 tambah dengan 42. Jadi sudut A adalah sama dengan 25 darjah tambah dengan 42 darjah. Jadi dia sama dengan 60 7 darjah. Lepas tu macam mana dengan sudut B? Sudut B adalah zigzag dengan ini. Jadi dia adalah sudut B adalah sama dengan 42 darjah. Dia adalah sudut selang-seli dengan 42 darjah. Jadi kita telah selesaikan soalan yang kedua. Jadi nanti cikgu akan ambilkan gambar semua ini letak ke dalam WhatsApp dengan Telegram sebagai rujukan kamu semua. Bila kita telah belajar tentang sudut, kita lihat tentang apa itu sudut tongakkan, apa itu sudut tongakkan, dan apa itu sudut tunduk. Konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Juru ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak antara sudut yang diukur ialah sudut tongak dan sudut tunduk. Namun ada selalu nampak ada seorang yang ambil satu tripod yang seperti ini, macam kamera. Ingat, itu bukan adalah untuk ambil gambar. Itu adalah untuk ukur jarak, ukur tinggi. Jadi di sini kita terus skip. Kita pergi sini. Apa itu sudut tongak? Apa itu sudut tunduk? Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tongak. Ini sudut tongak lah. Dia lihat ke atas. Sudut A adalah sudut tongak burung itu daripada penglihatan Jeffrey. Jeffrey. Apabila seseorang melihat objek pada aras lebih rendah, sudut antara arah penglihatan dengan sudut pengufuk disebutkan sebagai sudut tunduk. Kerana dia kena tunduk untuk tengok objek itu seperti king. Jadi cikgu harap dekat sini kamu tahu apa itu adalah tongak, apa itu adalah tunduk. Ada masalah? Perlu nak tanya soalan dengan cikgu mana yang kamu tak faham? Kalau tidak, cikgu sambung saja.
Okey, kalau kita lihat contoh 14. Okey, raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah menguput. Lukiskan dan labelkan. Sudut A mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Umi dari Devi. Jadi ini A lah. Okey, sudut B mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Ini cara dia tulis, lukis. Ini adalah cara dia lukis lah. Oh, jadi sebenarnya tak ada benda banyak sangat nak belajar. Kerana dekat sini kita hanya kena tahu apa itu adalah sudut dongak, apa itu adalah sudut tunduk. Itu saja, murid. Okay? Jadi sama seperti inilah. Kalau kapal terbang daripada Jasni ini adalah sudut dongak. Kalau batu ini daripada Jasni ini adalah sudut tunduk. Itu saja. Sebenarnya dia tidak ada apa-apa yang sangat suka lah. Okay, jadi untuk yang soalan tentang penyelesaian masalah ini, untuk soalan yang tentang penyelesaian masalah ini, cikgu tidak akan sambung pada kali ini. Cikgu akan gunakan dia untuk tutorial. Cikgu akan gunakan dia untuk tutorial. Okay, jadi sudah 2 minggu kita tidak ada tutorial kerana pada masa itu memang tidak ada tempat, tidak ada satu topik bahagian yang sesuai untuk kita tutorial. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, cikgu akan setkan dia sebagai tutorial untuk minggu ini. Jadi sekarang kita akan lihat kepada latihan hari ini. Okay, sila buka buku 2 kamu kepada muka surat 51. Okay, lihat kepada muka surat 51. Okay, jadi cikgu ambil gambar lah supaya buat dalam papan putih lebih jelas. Okay, muka surat 51. Okay, jadi cikgu mula. Nyatakan pasangan garis bagi setiap berikut. Pasangan bagi setiap garis selari. Pasangan garis selari. Okay, pasangan garis selari. Okay, jadi kita boleh katakan AB. AB ini adalah selari dengan ED. Okay. A, B adalah selari dengan E, D. Okay, murid, satu lagi perkara yang cikgu kena ingat, kalau saya tulis ini AB, sini juga, sini kena ED. Kenapa tak boleh tulis DE? Selari biasanya kita katakan dia seiring. Nah, bila dia adalah seiring tu, kita ikut urutan dia. AB, ED. Ini adalah pertama. Okay, jadi di sini cikgu gunakan warna yang berlainan untuk bagi kamu lihat yang berlainan. Okay, kita boleh katanya ini BC. Okay, BC dengan FE. Okay, jadi BC selari dengan FE. BC adalah sama dengan FE. Okay, ada lagi? Ada. Warna kuning. F. Warna kuning tak nampak sangat. Okay. Warna lain. Warna jingga. F. A dengan D. C. F. A selari dengan D. C. Ada lagi? Ada. Satu lagi. Okay. Iaitu A. C dengan F. D. A. C selari dengan F. D. Jadi ini adalah garis-garis yang selari. Okay.
Macam mana untuk soalan 2? Wah, soalan 2 paling senang. Soalan 2 hanya satu yang selari, iaitu PQ dengan VW. Jadi PQ selari dengan VW. Kerana dia satu sajalah, senang saja. Jadi kita tulis satu ayat saja. Okay? Di sini kalau kamu nak tulis ayat kan, dia memang macam ni lah. AB selari dengan ED. Ini adalah simbol lah. Ini adalah simbol menunjukkan dia adalah selari. Jadi bagi murid yang baru masuk, sila buka buku kerja kamu pukul 2 pada muka surat 51. Kita baru bincang soalan pertama dengan soalan kedua. Kita akan sambung lagi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan garis rentas lintang PQ. Jadi kita ambil gambar juga. Nyatakan garis rentas lintang PQ. Garis rentas bagi PQ adalah JK dengan LM. Adalah JK dan JK ini huruf besar K ya, dan LM. Garis rentas lintang bagi PQ adalah JK dan LM. Kalau untuk PQ ini adalah WS dan YZ. Ini adalah WS dan YZ. Ingat Boleh? Ada masalah? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, cikgu sambung kepada soalan yang seterusnya. Diberi AB dan CD ialah garis lari dan PQ ialah garis lurus. Jadi ini adalah kita nak cari sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pendalaman. Jadi cikgu ambil gambar dahulu. Jadi masih ingat tentang apa itu garis sepadan, garis selang-seli, garis pendalaman? Garis padan tadi cikgu ada lukis sudah. Dia macam ni kan? Macam 2V. Lepas tu sudut yang selang-seli dia zigzag, dia adalah Z. Kalau pendalaman dia adalah bentuk C. Dia adalah bentuk C. Jadi sekarang bila kita nak cari sudut yang sepadan, macam V dengan V ni. Jadi sudut A dan sudut B adalah satu. Lepas tu sudut E dengan sudut F. Ada lagi sudut C dengan sudut B. Sudut C dan sudut B. Dan sudut G dan sudut H. Kalau cikgu lukiskan yang B itu, yang A ini, dia dekat sini lah. Kan? Untuk yang EF ini adalah dia dekat sini. Dia dekat sini. Kalau untuk yang CD ini, dia dekat sini. Kalau yang GH ini adalah dekat sini. Boleh? Dia dekat sini lah. Kalau nak lukis lah. Ini hanya untuk kefahaman saja. Ini yang hijau ini bukan jawapan. Dia adalah kefahaman kita saja.
Lepas tu kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Sudut selang-seli, zigzag. Z, Z ini A dengan B. Sudut A dan sudut D. Okay, lepas tu satu Z lagi. Z yang terbalik. Sudut G dan sudut B. Sudut G dan sudut B. Okay. Kalau cikgu tunjukkan gunakan warna hijau lah lebih nampak. Okay. Yang A ini adalah Z yang inilah. Okay. Dia adalah dekat sini. Kalau yang G dengan H ini, dia adalah Z yang ini. Sudut yang ini dengan sudut yang ini. Okay. Boleh nampak kan? Okay, lepas tu sudut pendalaman. Sudut pendalaman seperti cikgu kata C. Sama ada C macam ni ataupun C macam ni. Okay, jadi senang sudahlah kan, nampak jawapan sudah kan. Okay, dia adalah sudut G dan sudut B. Dan sudut A dan sudut B. Okay, boleh? Oh sorry, ini bukan A ya, ini adalah sudut I. Okay, cikgu padam. Ini adalah sudut I ya. Ini adalah I. Nampak macam A selalu cikgu nampak dia. Okay, jadi ini adalah dia lah. Okay, jadi kita sambung. Muka surat kedua. 2 muka surat saja hari ini. Okay, selesaikan setiap yang berikut. Okay, jadi cikgu ambil gambar. Okay, era yang baru masuk, sila buka buku kerja kamu kepada muka surat 52. Muka surat 52. Okay, yang lain tu, yang kamu tak sempat tadi, kamu cuba lihat YouTube yang cikgu rakam nanti ya. Okay, jadi kita lihat soalan ni. Macam mana kita nak cari nilai X. Okay, jadi ada banyak cara. Cara cikgu di sini, cikgu gunakan sudut sepadan. 95 dengan sudut ini adalah sepadan, iaitu ini pun 95 darjah. Jadi, untuk mendapatkan nilai S sini, untuk dapat nilai S ini, S dengan 95 ini adalah sudut bersebelahan. Jadi, S tambah dengan 95 darjah adalah 180 darjah. So, S sama dengan 180 darjah tolak 95 darjah. So, dia sama dengan 85 darjah. Jadi, ini adalah cara penyelesaian untuk soalan 1. Okay, untuk soalan 2, ini S kena tulis lah, sorry. X. Okay, untuk soalan 2, dia nak A tambah dengan B. Jadi, untuk di sini kita perlu cari A dulu, kita cari B lagi untuk mendapatkan hasil tambahnya. Okey, jadi sekarang saya perlu cari mana satu. Okey. Jadi sekarang cara yang paling baik adalah saya cari B dulu. Kenapa? Kerana sudut ini 65 darjah dengan sudut ini juga adalah 65 darjah. So, jadi sudut B tambah 65 darjah ini sama dengan 180 darjah. Siapa yang cakap? Kerana ini adalah sudut bersebelahan. Okay, ini adalah sudut bersebelahan. So, jadi B sama dengan 180 darjah tolak dengan 65 darjah. So, jadi dia sama dengan 100. B ini sama dengan 105 darjah. Okey, jadi kita sudah dapat B ini adalah 105 darjah.
Okay, so jadi sekarang saya nak cari A ini. A ini, macam mana kita nak cari A ini? Pertamanya adalah saya perlu cari sudut ini. Sudut ini macam mana? Okay, ini adalah 50 kan? Okay, kerana dia adalah pertentangan. Ini adalah apa? Ini adalah sudut bersempat. Ini adalah sudut sepadan. Okay, so jadi A dengan 50 dengan 60 ini adalah satu garis lurus. So A tambah dengan 50 darjah tambah dengan 65 darjah sama dengan 180 darjah. So jadi A tambah dengan ini adalah 115 darjah sama dengan 180 darjah. A sama dengan 180 darjah tolak dengan 105 darjah. Jadi A ini adalah sama dengan berapa? 65 darjah. 65 darjah. Jadi A tambah dengan B sama dengan 65 darjah tambah dengan 115 darjah. Jadi dia adalah sama dengan 180 darjah. Dia adalah sama dengan 180 darjah. So, okey? Dah masalah? Ada soalan nak tanya? Mana yang tak faham? Jadi cikgu harap kamu boleh tangkap apa yang cikgu cakap. Okey, jadi kita sambung lagi soalan 3 dan soalan 4. Okey, untuk soalan 3, kita nak cari nilai X. Jadi kita tahu bahawa sudut ini dengan sudut ini adalah apa? Ini adalah sudut sepadan. Kenapa? Kerana ini adalah selari kan? Okey, ini adalah dia macam ni lah kan? Yang kita telah belajar. Okey, jadi kita boleh tahu bahawa 5S tambah 55 darjah adalah sama dengan 2S tambah dengan 100 darjah. So, jadi pindah ke depan 5S tolak 2S sama dengan 100 darjah tolak dengan 55 darjah. Jadi ini sama dengan 3S sama dengan 45 darjah. S sama dengan 45 darjah bahagi dengan 3. So, S sama dengan 15 darjah. S sama dengan 15 darjah. Okey, lepas tu 2C tolak D. Okey, jadi kita kena cari C dengan D dahululah. Jadi C dekat sini kita tahu bahawa dia adalah sudut sepadan. Okey, lepas tu D. Okey, macam mana kita nak cari sudut D? Okey, tapi di sini kita boleh dapat satu informasi lagi, iaitu sudut yang ini dengan 98 darjah ini adalah sudut sepadan. Jadi ini tu 98 darjah. Okey. Dan 98 darjah dengan ini adalah sudut pertentangan bucu. Sudut pertentangan bucu, jadi dia pun adalah 98 darjah. Jadi kita boleh cari sudut bagi D. Dan kita pun boleh cari sudut bagi C. Kenapa? Kerana 43 darjah ini adalah bertentangan dengan ini. Jadi ini adalah 43 darjah juga. Jadi C adalah 43 darjah. C adalah 43 darjah tambah dengan 98 darjah. Jadi dia ada C ini adalah sama dengan 100, 104
darjah. Okay, lepas tu saya nak cari D. D ini tambah dengan 98 darjah tambah dengan 43 darjah adalah 180 darjah. Kenapa? Kerana B 198 dengan 43 darjah ini adalah pada satu garis lurus ini. Dia adalah pada satu garis lurus ini. Okay. Okay. Satu garis lurus yang warna hijau itu. Okay. Jadi D tambah dengan 141 darjah sama dengan 180 darjah. D sama dengan 180 darjah tolak 141 darjah. Jadi dia sama dengan 39 darjah. So 2C tolak D sama dengan 2 darab dengan 141 darjah tolak dengan 39 darjah. So, ini adalah 282 darjah tolak 39 darjah. Jadi, dia sama dengan 243 darjah. Dia sama dengan 243 darjah. Jadi untuk soalan 3 dengan soalan 4 ini dia ada lebih susah sikit tapi masih dapat kita jawab. Okay, jadi ada apa-apa masalah cikgu? Rasanya untuk soalan-soalan ini mungkin kamu sudah bingung lah. Okay, tapi cikgu harap kamu kaji lagi. Kalau lebih baik adalah kamu tengok balik lagi YouTube yang cikgu telah rakam apa yang cikgu ajar ini. Kamu revise kembali, kamu ulang kaji kembali supaya kamu boleh lebih faham. Kalau masih tak faham lagi, cari cikgu, message cikgu. Okay, tanya. Okay, selama ini cikgu memang tunggu kamu tanya soalan tapi macam sekarang pun jarang dengar kamu tanya soalan dengan cikgu lagi. Okay, jadi cikgu sekarang kita pergi ke bahagian yang terakhir dalam buku kerja. Okay, okay, cikgu ambil gambar dahulu. Okay. Okay. Besarkan. Okay. Kenapa tak besarkan? Okay, besarkan dia. Okay, kita lihat lagi. Raja di bawah menunjukkan beberapa situasi label dan wakilkan sudut dongat sebagai B dan sudut tunduk sebagai T pada raja itu. Jadi di sini, daripada orang ni lihat kepada kucing ini, dia adalah sudut apa? Sudut tunduk. Jadi adalah T. Daripada kucing ni tengok kepada orang ni, dia adalah sudut dongat. Jadi dia adalah B. Boleh? So, untuk soalan 6, cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Mana adalah T dan mana adalah B. Jadi, untuk hari ini, latihan hari ini, cikgu hanya minta kamu buat soalan 6 saja. Kamu tunjukkan mana adalah T dan mana adalah B. Sebenarnya jawapannya memang sama seperti soalan 5 lah. Okay? Jadi soalan 6 ini adalah cuba sendiri ya. Mana T, mana D. Okay? Boleh? Jadi kita sampai sini saja hari ini. Latihan hari ini muka surat 51 dengan muka surat 52 sahaja. Jadi setakat sini, ada apa-apa soalan kamu nak tanya dengan cikgu? Ada mana yang tidak faham? Ada? Ya, cikgu. Oh, dia ada. Jadi cikgu harap kamu cuba siapkan latihan hari ini, ambil gambar, send kepada cikgu. Okay? Send kepada cikgu. Okay? Jadi itu adalah sebagai kamu ada buat kerja untuk hari ini. Okay, jadi kalau tidak ada apa-apa, kita sampai sini sahaja.
Dan kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, bye-bye.